menganalisis unsur pembangun puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Duyono dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2019 01100015 kelas A2. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas mata kuliah pembelajaran mikro, yaitu dengan membuat media pembelajaran. Simak baik-baik videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan berbahagia ini, saya Rizky Akbar Duyono. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai unsur pembangun puisi. Baik, langsung saja pada materinya dengan kompetensi dasar 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, agar siswa dapat menentukan unsur pembangun puisi. Yang kedua, agar siswa dapat menelaah unsur pembangun puisi. Yang ketiga, agar siswa dapat mengetahui unsur pembangun puisi. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas diantaranya yang pertama, pengertian puisi. Yang kedua, jenis-jenis puisi. Yang ketiga, ciri-ciri puisi. Yang keempat, unsur-unsur puisi. Yang pertama, ada pengertian puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Untuk yang kedua, ada ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama, puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan yang sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kata dalam satu baris, dan yang kedua, jumlah baris dalam satu bait. Yang ketiga, persajakan rima. Yang keempat, banyak suku kata di tiap baris. Yang kelima, irama. Ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, tak diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Yang ketiga, sangat terikat akan aturan-aturan. Misalnya seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata, ataupun rima. Yang kedua, ada puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan, yang mana bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah, baris, suku kata, ataupun rima. Ciri-ciri puisi baru, yang pertama, mempunyai bentuk yang rapi, simetris. Yang kedua, persajakan akhir yang teratur. Yang ketiga, memakai pola sajak pantun dan syair walaupun dengan pola yang lain. Yang keempat, umumnya puisi 4 seuntai. Yang kelima, di setiap baris atasnya sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Yang keenam, di tiap gatranya terdiri dari 2 kata. 4-5 kata. Yang ketiga, ada jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni balada dan romansa. Balada ialah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contoh balada, orang-orang tercinta dalam Blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Romansa ialah jenis puisi cerita yang memakai bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Yang kedua, ada puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni elegi, ode, dan serende. Elegi ialah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misal elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Serendra merupakan sajak percintaan
yang dapat dinyanyikan kata atau serenada, bermakna nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Ode ialah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Selanjutnya ada puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Satir ialah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Puisi kritik sosial ialah puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Yang keempat, ada unsur-unsur dalam puisi. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Di dalam unsur intrinsik puisi, yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Dalam membangun puisi, penyair hendak memilih kata dengan cermat, dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata dalam suatu puisi keseluruhan. Yang kedua, ada daya bayang atau imaji. Yang dimaksud dengan daya bayang atau imaji ketika membangun puisi ialah penggunaan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imaji visual, auditif, ataupun taktil. Yang ketiga, ada gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas atau bahasa figuratif dalam puisi ialah bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna kiasan atau lambing. Yang keempat, ada bunyi. Bunyi dalam puisi mengacu pada dipakainya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu. Yang kelima, ada rima. Rima ialah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Yang keenam, ada ritme. Ritme dalam puisi adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa monoton bagi penikmat puisi. Dan yang terakhir, ada tema. Tema dalam puisi ialah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarangnya melalui puisinya. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.